li radiyah wa annaki alayya ghadba, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aisyah, aku tahu kalau mana-mana keadaan kamu sedang suka dekat aku dan kamu sedang marah dekat aku. Kata Aisyah, macam mana? Nabi pun kata, kalau kamu suka dekat aku, kamu akan bersumpah, kamu akan kata la wa rabbi Muhammad, tidak dan demi Tuhan Muhammad SAW. Tapi waktu tu kalau kamu marah dekat aku, kamu tukar, kamu akan cakap la wa rabbi Ibrahim, tidak dan demi Tuhan Ibrahim. Dia tukar nama. Waktu tu marah dia tu. Lalu Aisyah kata, hanya namamu sahaja yang hilang di bibirku, tetapi engkau tetap menjadi pujaan hatiku. Lebih kurang lah, ya? Dalam hati ada. Itu dia. Bergurau punya. Aisyah bergurau dengan Nabi SAW. Bergurau macam mana? Satu hari Nabi SAW balik dalam keadaan berpeluh, dan peluh itu menitis sampai ke dagu Nabi SAW. Bila Aisyah tengok daripada bawah, dagu itu terbias pula dengan matahari. Maka Aisyah kata, demi Allah, aku tidak pernah melihat wajahmu seindah ini, dan lebih indah wajahmu apabila peluhmu terbias di matahari, menambahkan lagi sinar wajahmu, wahai suamiku. Siapa kat sini pernah buat sajak mengenai peluh suami dia? Angkat tangan. Tak ada. Abang, jangan pegang. Talk to the hand. Okay. Mandi dulu. Anak pula, baju ayah berbau busuk, macam iklan projek. Ya? Allahu Akbar. Ini hidup Nabi. Belum cerita lagi Nabi SAW dengan isteri-isteri dia. Yang ni kalau berani buat, saya respect lah. Satu hari Nabi SAW, Nabi SAW tengah duduk di rumah. Waktu itu Nabi di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi di rumah Aisyah. Turn Aisyah waktu itu, tiba-tiba ketuk. Dengar bunyi ketuk kat pintu. Aisyah kata, siapa? Ya, depannya kuat pintu. Aisyah membuka. Oh, Kak Dah. Siapa dia Kak Dah? Saudah binti Zam'ah. Diceritakan dia adalah merupakan isteri Nabi yang kedua selepas Khadijah, dan ada riwayat mengatakan Nabi menikahi Aisyah dulu baru menikahi Saudah. Kak Dah, masuklah. Aisyah senyum, tapi dalam hati membara. Dia kata, masa ni pula nak mengorat. Aku punya turn nak mengorat. Masa ni lah nak datang. Kebetulan waktu tu Aisyah tengah goreng cucur. Dia baru sudah goreng cucur. Cekodok. Nah, orang Johor panggil apa? Cekodok lah. Cekodok. Goreng cekodok. Bila masuk tu, Aisyah duduk sebelah kanan, Saudah duduk sebelah kiri, Nabi duduk tengah-tengah. Nabi tengok Aisyah, Nabi tengok Saudah. Lalu Aisyah kata, Kak, jempol lah makan. Sila makan. Saudah tengok, cucur je, pizza tak ada. Ini tambahan cerita. Ma'ana bidha'iqatiha. Aku tak nak makan, Aisyah. Tak mau rasa. Aisyah dah lah masak ni, orang masak cucur penat-penat petang-petang, nak bermanja dengan Nabi SAW. Tiba-tiba kacau daun pula. Panas hati ni, panas. Bila dia panas, dia kata, Kak, kalau Kak tak nak makan, saya ambil ni, saya makan, saya calik muka Kakak. Tu bahasa Aisyah, la ulatihanna wajhaki. Aku akan calik ni muka Kak. Makan Kak. Saya kata, la ma'ana bidha'iqatiha. Aku tak nak makan. Tak nak lagi. Aisyah pun ambil seketul, makan. Separuh, dia calik betul muka Saudah. Saudah terkejut. Hai, calik. Saudah pun ambil, makan juga. Tadi tak nak makan, dia calik muka Aisyah. Akhirnya berlaku triple C, iaitu calik-calik cucur antara Aisyah dengan Saudah. Nabi duduk tengah-tengah, Nabi tahan peha Aisyah, Nabi tahan muka Saudah.
Dan masing-masing waktu itu bergelak ketawa. Allahu Akbar. Nak tanya, abang, rasa-rasa ni buat macam tu tak? Rasalah, fikir. Balik ke malam tu, abang kena penuh. Itulah abang fikir, kalau nak tambah cawangan, nak buat kopi tu lah, cari-cari cucur, damak boleh tak? Sana gelap ke main? Rasa-rasa boleh ke? Ke bila dah cari cucur, mana minyak tadi? Mana minyak tadi kamu masak? Mana? Minyak ni aku tuang. Tengok, isteri Nabi SAW duduk dalam keadaan yang cukup harmoni. Ini bukan manusia biasa ni tuan-tuan. Satu cerita yang cukup hebat. Nak contoh macam ni punya mau. Nak contoh macam ni pun. Nabi SAW dengan kanak-kanak. Allahu Akbar. Nabi dengan kanak-kanak. Nabi bergurau. Dengan budak-budak mana boleh buat kasar-kasar. Satu hari Nabi jelek lidah. Nabi buat macam mana? Ya, dalam riwayat hadis Nabi jelan lidah. Kerana Rasulullah SAW liyudalli' lisanahu. Dia buka buat gitu. Dekat siapa? Lil Hasan bin Ali. Fayara as-sabi. Maka ada seorang budak nampak. Budak dia gelap. Nabi jelan lidah dekat Hasan, main-main. Main dengan budak. Tapi kalau budak tu jenis cerdik, kalau kita jelan, lidah bewak dia kata. Baik. Nabi SAW, Allahu Akbar. Bukan itu sahaja, Nabi ni sangat sayang kepada budak. Sayang dia. Satu hari Nabi khutbah. Nabi tengah khutbah. Tuan-tuan, Nabi kalau khutbah alaihi salatu wassalam, dia bukan khutbah macam saya tak tahu kat Johor, saya tak pernah dengar. Yang pernah dengar kat Selangor dengan wilayah tuan, ada tok khatib kadang-kadang, tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah, dia baca satu ayat je, innal hamdalillah. Itu ayat jampi, semua orang tidur. Ayat keramat dia, barakallahu li walakum, semua bangun. Sebab tu saya cadang kat semua khatib, setiap satu perenggan baca barakallah, orang bangun, kita pun sambung sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Ui, ada lagi rupanya. Salam tajuk pasal jihad. Saya tak terasa nak jihad. Baca ni pun tak semangat nak jihad. Allah, macam mana jihad? Jihad lah tuan-tuan. Ya. Allahu Akbar. Kadang-kadang bila musim buah, makanlah buah-buahan tempatan. Tak ada kena-mena. Khutbah Jumaat. Nabi kalau khutbah, fahmarat ainahu, ni merah mata-mata dia ni. Biji saga ni merah macam biji saga. Seolah-olah macam dia khutbah, ayuhal muslimun. Macam tu baru orang tak tidur. Apa benda pula tok khatib ni? Kadang-kadang sampai naik urat-urat Nabi SAW ni diputih. Alaihi salatu wassalam. Putih. Nampak urat tengah ni. Akan timbul urat dari ni. Ni bukan Naruto Shippuden. Ni budak-budak ni Naruto Shippuden ni. Tak. Bukan. Nabi SAW ni angkat dari dia. Berurat. Satu hari dia tengah khutbah, tiba-tiba Hasan dan Husain masuk. Masuk dalam mana ni tuan-tuan? Masjid. Ini kita kadang-kadang budak nak masuk masjid, kita tak bagi. Ada satu tempat tu saya tak ingat kat mana, tapi entahlah, tak ingat, mujur tak ingat. Kalau ingat cakap ke. Dia ada satu papan tanda. Papan tanda tu apa? Ini saf kanak-kanak. Kalau jenis kanak-kanak yang nakal sikit, ditambah bermain pada muka. Ini saf kanak-kanak, jangan melintasi ruang ini. Lepas tu dibubuh gambar penumbuk dekat situ. Ya Allah, masjid ni punya Al-Mangkuq wal Hayun. Apa punya masjid ni? Saya kata Allahu Akbar. Nabi Hasan Husain masuk tengah khutbah ni, tengah khutbah. Mana ada budak-budak masuk tengah khutbah? Nabi tengah khutbah, Nabi stop, break. Dia tengok Hasan dan Husain masuk pula main-main, dua-dua orang ni pakai baju warna merah.
Nabi pun turun daripada mimbar. Turun pada mimbar, pergi kat dua-dua tu, pegang dua-dua, angkat. Tengok Nabi SAW. Dia angkat dua-dua, dia pun cium. Sayang. Lepas tu dia letak balik, dia naik. Dia naik, dia kata, Sadaqallahu ta'ala. Benar kata-kata Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda dan anak pinak kamu ini merupakan fitnah. Aku tidak sanggup, tak tahan ujian dua-duanya. Hatta qata'tu hadisi, sehingga aku berhenti berbicara daripada khutbah aku. Aku turun, farafa'tuhuma, aku angkat, aku cium, dan aku naik balik, sambung balik khutbah. Tuan-tuan, Nabi dengan kanak-kanak, itu punya sayang Nabi SAW. Ya? Sebab tu kalau nak ikut sunnah, tuan-tuan, cucu Nabi itu Hasan dan Husain. Kalau cucu datang, kata 5 orang, angkat sekali 5-5. Nabi dia angkat dua-dua, dia tak angkat seorang satu, takut seorang terasa. Ya, dia angkat dua-dua. So kalau datang 5, angkat 5-5. Udah tu besok kawan kata, mana Pak Mat tak datang surau, ada di rumah. Pasal apa? Pinggang kata sakit. Pergilah nak. Pak Mat kata sakit pinggang. Semalam cucu aku balik. Apa? Nak ikut sunnah, aku angkat 5-5 sekali. Yang seorang tu dekat 20 kilo. Ada apa ini dia pinggangnya? Pak Mat pun, ya? Tengok dah. Mana yang larat buat, tak larat pun tinggal. Udah, atuk tak larat. Sekali ni atuk save semua sekali dah. Okey, save 5, give me 5. Dah, sudah habis. Senang. Waktu Nabi bermain dengan Hasan dan Husain, main waktu kecil-kecil, main. Itu dah macam apa nama tu, jin depan gua Ahmad Al-Bab kan. Sonok no cerita dia ambil. Dah. Nabi SAW main tu, tiba-tiba Hasan kencing kata Nabi, dulu mana ada pempers, kencing. Bila kencing tu sahabat kata, ya Rasulullah, kana bihi asari'. Rasulullah, tu kencing tu. Nabi kata, da'uhu wa la tufazzi'un. Tinggalkan dia, jangan engkau kejutkan dia. Jangan terkejutkan budak ni. Hatta yaqdiya min baulih, sehingga dia selesai kencing. Kencing atas badan Nabi. Cuba kita, budak baru nak belajar kencing tu, nak pindah daripada pampers, nak pergi bilik air tu, kita pun cakap, dek, kalau nak kencing bagi tahu mama, ataupun bagi tahu nenek. Nak kencing bagi tahu. Dia pun kata, nenek, apa? Dah kencing, dia kata. Udah baru dia beritahu. Kadang-kadang kita tertangkap tengah kencing tu, kencing. Kita pun jerakah budak tu, jangan jerakah, termasuk balik kencing dia. Cuba kalau koma yang tua ni, orang jerakah tengah kencing, jadi batu karam terus tau. Jangan. Sampai begitu Nabi ajar anak-anak. Allah. Satu hari Nabi berjalan, Nabi pergi pegang, jumpa budak aja, Nabi pegang, jumpa Hasan. Hasan dan Husain cucu dia. Nabi pegang dagu dia, Nabi pegang kepala, Nabi cium. Dia kata, Allahumma, dia kata, demi Allah. Dia kata, wa qala Husain minni wa ana min Husain. Husain ni daripada aku dan aku pun daripada Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Siapa yang sayang Husain, maka Allah sayang juga dekat dia. Macam tu Nabi layan budak-budak. Bukannya Nabi begitu indah kehidupan. Itu baru ni. Kemudian Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat. Nabi SAW bergurau, tapi bergurau bukan cara gurau tak betul. Al-mazah al-haq. Nabi bergurau, gurauan itu benar. Pernah satu ketika Nabi SAW datang, dia jumpa seorang sahabat, dia kata, sahabat, aku akan naikkan engkau menunggang belakang anak unta. Belakang badan anak unta. Sahabat ni pun kata, ya Rasulullah, anak unta mana boleh naik, patah halah belakang dia. Nabi kata, bukankah ibu unta ni dulu pun anak unta? Siapa yang tak gelak tu tak faham lawak Nabi. Abang pun nak gelak. Nah, Nabi melawak kan? Lawak dengan nenek sampai menangis nenek tu.
Nenek, Nabi tanya, "Ya Rasulullah, aku masuk syurga tak kalau buat gini?" Nenek, dekat syurga tak ada orang tua tak boleh masuk syurga. Menangis. Kata nenek, kat syurga besok bukan nenek tak boleh masuk, tapi kat syurga tak ada orang tua, jadi nenek besok duduk dalam syurga jadi muda. Kenyih nenek. Suka dia. Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat. Nabi bergurau. Duduk dalam masjid, Nabi baring atas paha Abu Bakar, Abu Bakar baring atas paha Umar. Biasa. Cuba kita mari sini tengok Tok Bilal baring atas paha Tok Imam. Lama anak. Astagfirullahaladzim. Kita kena buat mesyuarat terlampau. Kena tukar lemak ni sekarang. Jangan. Sahabat-sahabat dulu duduk baring-baring lawak dengan Nabi. Bukannya serius saja. Bukannya tiba-tiba, "Ya Rasulullah, gimana?" Nabi cakap Arab kan cerita Arab tu kan suara dalam je. Tak ada pun. Tak ada pun macam ahli bahasa tu. "Rasulullah, kenapa kau buat gini?" Dia melawak dengan sahabat-sahabat. Satu hari Hasan dan Husain kata, "Tok, ya, dah lama tak main kuda. Jom." Nabi pun turun badan dia naik atas belakang. Naiklah Hasan pun naik. Umar pun datang tengok. Kuda tua mana larat nak jalan. Yalah, Nabi SAW waktu tu umur dah berapa? Dah dekat 60 dah. Dia bercakap, "Hey Umar, don't look at the horse, but look at the rider of the horse." Jangan tengok kat kuda, tapi tengok penunggang kuda ini. Ini adalah penunggang yang terbaik di zamannya. Nabi cakap pernah ke Nabi menipu? "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu, tetapi Nabi cakap semua itu merupakan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada dia. Benar kata Nabi, sadaqa Rasulullah SAW. Bila mana Hasan menjadi pemimpin tentera dia, Hasan memang penunggang kuda terhebat pada zamannya. Diriwayatkan Hasan boleh menunggang kuda. Waktu dia tunggang kuda itu, dia menunggang di bawah perut kuda itu. Hebat tak hebat? Dia bukan tepi macam Wild West tu tak, belakang pegang ekor kuda, tidak. Bawah perut, tengah jalan kuda, tengah berlari, bawah perut kuda. Macam mana? Wallahu a'lam. Jadi saya cabar kepada mak-mak rempit, sekiranya nak merempit, paling-paling Superman tak payah. Pilih wekang rempit, bawa motor, bawah enjin motor tu baru dia. Itu memang ku respect betul. Kalau boleh buat sila kalah, itu baru betul. Baru nak merempit style itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini wajah-wajah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi punya Nabi, ya Allah, banyak sangat cerita Nabi sebagai seorang guru. Macam mana Nabi mengajar? Nabi mengajar dengan wahyu. Nabi bukan mengajar dengan sesuatu yang ni. Sebab tu kalau saya pesan, saya suka pesan kepada guru-guru, kalau guru-guru jauh pada Al-Quran, anak murid memang susah nak diajar. Tapi kalau guru itu dekat dengan Al-Quran, maka ada satu kekuatan wahyu yang akan tolong dia. Guru mesti dekat dengan Al-Quran. Nabi SAW cerita tentang Islamnya Umar. Islam Umar surah apa? Ni selalu dah buat maulid ni, masuk bulan ketiga dah buat maulid ni. Umar Islam surah apa? Surah apa yang dia baca? Tak ingat tahun lepas ni ceramah. Pernah Ustaz Badri Shah rekam ceramah? Enggak. Semua kata surah apa? Baru nak cakap tadi. Baru nak cakap Ustaz cakap. Jadi sepakat semua ulama-ulama Johor, Taman Suria Johor Bahru, Pahal. Umar yang bicaranya dia kata, aku ni demi maksud tu demi Lata dan Uzza lah, aku tidak akan masuk Islam hatta walau aku melihat kucing bertanduk sekalipun.
Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebelum dia Islam, dia keluar daripada rumah dia sebab tak tahan. Bini dia kuat boleh tiup. Satu hari ni selepas zaman Islam, ada seorang sahabat nak mengadu tentang leteran bini dia. Dia pun jalan-jalan nak sampai rumah Umar ni, rumah Khalifah. Sampai rumah Khalifah, dia tercegat, tak jadi nak bagi salam. Sebab dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah berleter dekat Sayyidina Umar. Ni Sayyidina Umar, tahu siapa dia? Yang dulu waktu jahiliah, kalau setan lalu satu, kalau dia lalu satu lorong, setan lalu lorong lain, tahu? Faham tak? Kalau setan nak lalu pergi Johor, lalu highway, Umar lalu highway, setan lalu jalan lama. Dia kata, dia ni, he is more satanic than me. Dia kata, ni setan lagi pada aku. Setan cakap, waktu dia, setan pun, Sayyidina Umar, kena. Itu memang brutal ni. Ya. Sampai disebut dalam satu riwayat, kalau Sayyidina Umar jalan satu lorong, ujung lorong tu ada budak kecil. Budak kecil tu dengar tapak kaki dia menangis, meraung. Ya. Aura dia cukup hebat. Satu hari, kawan tadi tu dengar berletik. Habis tu, Sayyidina Umar keluar. Mungkin senyum. Sahabat dia kata, Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang Islam, ana datang rumah ente, ana mau kasih tahu sama ente, isteri ana dekat rumah berleter. Tapi ana sampai rumah ente, ana tengok ente pun isteri ente sama ente leter lah. Ini macam mana ni Amirul Mukminin? Lalu Umar kata, ente kalau mau tahu, leteran isteri itu ibadah lah, bagi anak ibadah. Dia macam satu suara muzik di telinga saya. Maka itu kalau isteri ente berleter, suruh leter lah. Sebab apa? Sebab ibadah ni pahala sama saya lah, leter. Masya Allah, sangat sedap lah suara ente. Itu macam satu hari dia baru ni keluar. Orang jahiliah, Arab jahiliah, mereka ni kalau boring, dia akan lepak kat mana? Lepak dekat Masjidil Haram. Itu sejahil-jahil Arab jahiliah. Kita lepak mana? Dangabe, Plaza sana. Lama lah tak main lah sana. Baik, Dangabe lah senang. Mana ada nak lepak boring-boring datang lepak surau? Tak ada. Tapi orang jahiliah lepak Masjidil Haram. Dia masuk dalam Masjidil Haram, dia pusing macam nak tawaf. Tiba-tiba dia nampak Nabi SAW tengah semayang. Allahu Akbar. Dia bukan macam Abu Jahal Umar ni. Dia tak ganggu orang semayang. Abu Jahal tak. Dia buat mai tai unta lah, isi perut unta, dia letak atas Nabi SAW. Tak ni Abu Jahal, ni Umar tidak dia. Allah sebutlah, afara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Umar tak, dia tengok. Dia tengok daripada jauh. Tengok dia. Nabi pun mula dengan surah apa? Kebetulan. Ini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Suratul Haqqah. Kan ujung dia semua ta macam syair. Lama Sayyidina Umar dengar, tiba-tiba dia bermonolog. Monolog ni apa? Bercakap tanpa dialog. Dia cakap, tapi dia bukan cakap terang, dia cakap dalam hati. Dia kata, macam Sudin kata, asekali syair dah. Apa dia kata? Benarlah kata-kata orang Arab Quraisy, Muhammad ini seorang syair. Dia cakap mana? Dia bukan cakap darah, dia cakap dalam hati ni. Orang kita semayang, orang cakap dalam hati, boleh dengar? Tiba-tiba Nabi baca satu ayat. Wa ma innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya ia merupakan bicara yang dibawa oleh seorang utusan yang mulia, bukan kata-kata penyair sangat sedikit dari kamu yang beriman. Meremang bulu rumah Umar. Dia kata, Aisyah, macam mana dia boleh dengar aku cakap ni?
Aku cakap dalam hati je. Oh, kahin dia kata. Apa maksud kahin? Itu pun dia cakap dalam hati. Ini mesti tukang tilik ni, tukang tilik. Tahu tukang tilik macam mana? Kita datang tu, tahu tak tukang tilik? Tahu? Ramai yang mengganggu. Ramai dah pernah tengok tu. Tukang tilik ni orang yang bagi tahu sesuatu belum kita bagi tahu. Contoh kita pergi jumpa, dia pun tanya, apa aja, kita baru nak buat keluar mula. Sebenarnya tak payah bagi tahu, Tok dah tahu. Yang tahu tadi tanya apa-apa. Ni mesti anak nak eselkan. Macam mana Tok tahu? Tok kan? Itu kahin, tukang tilik. Lalu Nabi sambung ayat itu. Wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Bukan kata-kata tukang tilik sangat sedikit daripada kamu yang sedar. Sesungguhnya ia merupakan ayat yang turun daripada Tuhan alam semesta.